warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita telah sampai pada ayat yang ke-27 daripada surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 27, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Semalam kita telah jelaskan apa maksud golongan kanan, iaitu yang mendapatkan kitab mereka dengan tangan kanan. Fi sidrin makhdud, ayat 28, mereka berada di antara pokok bidara, bidara yang tidak berduri. Pokok bidara itu biasanya ada duri, tetapi pokok bidara tu yang ada di syurga tidak ada duri, yakni tidak menyakitkan siapa-siapa, tidak cucuk siapa-siapa. Sebab itu ada seorang A'rabi, satu orang dari kampung, tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, Allah sebut di dalam Quran bahawasanya ada di dalam syurga satu pokok, tapi pokok itu ganggu kita kerana durinya yang banyak. Nabi SAW tanya dia, apakah pokok itu? Rasulullah bilik, pokok apa tu yang mengganggu orang tapi dia dalam syurga? Dia kata as-sidr. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Pokok sidr. Maka Rasulullah SAW jawab kepada dia, dia kata, bukankah Allah Subhanahu wa taala bersabda fi sidrin makhdud? Sidr itu nama pokok bidara. Makhdud itu maknanya dipotong durinya. Jadi tambah ada duri. Pokok itu tambah ada duri. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dalam pokok bidara itu setiap satu bahagian timpak duri itu, setiap satu duri diganti dengan buah. Maka pokok bidara itu bukan ada duri banyak, bahkan ada buah banyak. Setiap satu buah yang ada di pokok itu rasanya lain daripada buah yang sebelahnya. Ada banyak buah di dalam pokok itu. Setiap satu rasanya lain daripada yang lain. Wahakata. Fi sidrin makhdud wa talhin mandud. Orang kanan di syurga, mereka dapat duduk di antara pokok bidara yang penuh dengan buah. Juga mereka dapat talhin mandud, ayat 29. Dan pokok pisang yang bersusun-susun buahnya. Mandud, yakni tersusun buahnya cantik. Buah pisang di dalam syurga. Wa dhillin mamdud, ayat 30. Dan naungan yang terbentang luas. Dan terbentang luas. Dhillin mamdud. Dhill yakni macam bayang-bayang, naungan. Mamdud itu yakni dia kekal. Bukan macam naungan di dunia. Macam kita sekarang di malam di tengah naungan tidak ada matahari, tetapi tidak kekal. Esok pagi keluar matahari, dunia semua jadi panas. Macam petang tadi,
panas sangat cuaca. Jadi naungan yang ada di dalam syurga kekal, abadi. Kerana di dalam syurga tidak ada matahari. Di dalam syurga tidak ada matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak akan melihat di dalam syurga syamsan. Syamsan yakni matahari. Wala zamharira. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain, ukuluha daim. Makanan di dalam syurga sentiasa kekal, selalu ada. Wa dhilluha daim. Dan naungannya sentiasa kekal ada. Dan naungan itu tidak kerana ada banyak pokok. Bahkan naungan itu dicipta terus oleh Allah Subhanahu wa taala ada di syurga macam tu. Walaupun tak ada pokok, tak ada atap, tak ada apa-apa yang atas kita, naungan itu ada, bayang-bayang itu ada. Sebab tak ada matahari di syurga. Jadi itu adalah antara nikmat. Wa ma'in maskub. Ayat 31, dan air yang mengalir terus-menerus. Wa ma'in maskub, yakni air yang sentiasa mengalir, tidak berhenti. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut itu kerana di negara Arab tidak biasa ada sungai, air terjun, air mengalir, sungai-sungai macam tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara itu menggerakkan yakni rindu di dalam hati orang yang ingin mendapatkan kenikmatan itu. Wa fakihatin katsirah, ayat 32. Dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah. 33, ayat 33. Buah yang tidak berhenti berbuah, tidak berhenti berbuah dan tidak dilarang mengambilnya. Ini sifat buah syurga. Kalau orang tanya buah syurga macam mana, dia ada dua sifat. Sifat yang pertama, la maqtu'ah, yakni tidak berhenti berbuah, sentiasa keluar buah. Tidak ada macam mausim, macam buah di dunia di sini dia ada mausim. Sekarang dah mula mausim durian. Durian ada mausimnya. Buah-buah yang lain pun ada mausimnya. Tapi buah syurga, semua jenis buah syurga tidak ada mausim. Bila-bila sahaja kita nak, kita terdapat terus depan kita. Sifat yang kedua, buah syurga la mamnu'ah, tidak dilarang untuk mengambilnya. Tidak dilarang mengambilnya. Yani siapa-siapa nak ambil, ambil je. Tidak ada siapa-siapa yang boleh melarang kita. Yakni halal sahaja untuk kita semua. Untuk siapa-siapa yang nak ambil. Sebab apa di dunia ni haram kalau kita nak ambil buah orang. Atau ambil buah yang kita tak tahu, bukan kita memilikinya. Sebab kalau kita ambil buah tu habis. Kalau di syurga tak. Jadi tak perlu gaduh. Kita ambil satu buah, kita capur dia, ambil dia daripada tanggul, daripada pokok, terkeluar satu buah baru terus. Allah ciptakan satu buah baru terus. Dan yang kedua ni yang Allah ciptakan lebih sedap dan lagi cantik warnanya daripada yang sebelum. Dan begitu seterusnya. Subhanallah. Wa furushin marfu'ah. Ayat 34. Dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk.
urus. Allah SWT sekarang cerita tentang tilam yang ada di syurga. So, di syurga pun ada tilam, ada katil, ada pantas, semua itu ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat tilam itu dia tebal, halus, tinggi, juga tinggi. Inna ansha'nahunna insya'a 39. Ayat 39, 35. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Allah SWT sekarang balik juga menceritakan tentang bidadari. Sebelum ni Allah cerita juga. Allah balik cerita juga tentang bidadari itu. Allah berkata, kita menciptakan bidadari itu dengan cara langsung. Apa maksud dengan cara langsung? Yakni bidadari syurga tidak ada bapa, tidak ada mak. Yakni dia tidak dilahirkan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya begitu dengan cara langsung di dalam syurga. Sebab itu penciptaannya begitu cantik dan indah dan sempurna. Juga antara maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, yakni Allah menciptakan bidadari dengan secara langsung. Macam tu juga ada antara maksud ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mengulangkan penciptaan perempuan-perempuan ahli syurga yang daripada dunia. Dan Allah menukarkan penciptaannya tidak sama seperti di dunia. Macam perempuan di dunia ni, dia boleh tua, dia boleh sakit, dia boleh jadi, ada perempuan cantik, ada perempuan buruk, ada macam tu, laki juga ada laki buruk, ada. Tapi di akhirat, di syurga tidak. Semua perempuan anak dara, semua perempuan jadi muda, semua perempuan cantik, tidak ada perempuan buruk. Hatta yang dia di dunia sini, warna dia hitam, dia buruk, dia tak cantik macam tu, di syurga Allah tukar penciptaannya. Hatta perempuan ahli dunia juga yang ahli syurga. Sebab itu perempuan yang cantik, jika dah jadi tua buruk, jangan sedih. Nanti di akhirat akan balik jadi cantik. Juga perempuan yang buruk, jangan sedih. Ini di dunia sahaja. Di akhirat akan menjadi sangat cantik. Faja'alnahunna abkara. Ayat 36. Lalu kami jadikan mereka berawan-berawan. Yakni jadi anak dara. Setiap kali yakni bidadari-bidadari di syurga jumpa suaminya, maka esok hari dia balik jadi anak dara. Dia balik jadi muda macam tu. Tidak semakin lemah, tidak semakin penat, tidak semakin buruk, tidak semakin tua. Uruban atraba. Ayat 37. Mereka yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Yakni perempuan ahli syurga. Bidadari syurga juga muslimat yang ada di syurga. Iaitu uruban. Ini sifat mereka. Uruban itu yakni dia adalah perempuan yang amat mencintai suaminya dan sangat cinta kepada suami dia. Dan dia sentiasa yakni
suka duduk dan jumpa dan minat kepada suaminya. Itu sifat perempuan ahli syurga. Ini maksud uruban. Maksud berkata, maksud atraba, uruban. Umur mereka semua sama. Umur mereka 3 tahun. Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Rasulullah, dia kata, tintan firman Allah ini uruban atraba. Maka Nabi SAW kata, maksudnya mereka lah perempuan-perempuan di dunia yang dah jadi tua, sangat tua, rambutnya dah rosak, matanya dah kutur, dah tak nampak yang macam tu, kulitnya semuanya dah tua. Di akhirat dia akan balik jadi muda. Ini maksud ayat itu. Semua jadi muda dan ahli syurga semua jadi umur yang sama. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. 38 untuk golongan kanan. Ini nikmat semua ini yang Allah sebutkan tadi, semuanya Allah SWT menjadikannya untuk golongan kanan. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ayat 39, segolongan besar daripada orang-orang yang terdahulu. Ayat 40, dan segolongan besar pula daripada orang-orang yang kemudian. Thullatun minal awwalin, yakni golongan daripada orang yang dahulu, yakni jemaah daripada golongan besar daripada umat-umat dahulu. Dan golongan daripada orang yang kemudian, iaitu daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan besar juga. Wa ashabus shimal. Sekarang Allah Subhanahu wa taala akan mula menceritakan tentang azab dan celakaan untuk golongan kiri. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Senseranya golongan mukmin, golongan kiri, yakni yang dapat memegang kitab mereka dengan tangan kiri. Fi samumin wa hamim. Azab mereka samum dan hamim. Apakah samum dan hamim itu? Ayat 42, mereka dalam azab angin yang sangat panas. Angin yang sangat panas. Ini maksud samum. Hamim iaitu air yang mendidih. Air yang mendidih. Angin yang panas itu kalau datang atau langgar badan kita, dia akan masuk ke dalam badan kita sehingga dalam. Sehingga bakar hatta dalam badan orang itu kerana angin itu terlalu panas dan kuat. Hamim iaitu air yang mendidih. Juga ini yang panas. Wa dhillin min yahmum. Ayat 43. Dan naungan asap yang hitam. Ini antara azab ahli api neraka. Iaitu kalau mereka cari mana ada naungan untuk rehat daripada azab, daripada penat, maka Allah SWT dah sediakan untuk mereka naungan, tetapi bukanlah naungan itu seperti naungan ahli syurga. Sejuk, best, pandangan cantik, tidak. Tapi naungan mereka itu daripada asap hitam. Mereka fikir itu naungan, tapi itu asap hitam daripada api. La baridin wala karim. Ayat 44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Yakni asap
naungan itu yang mereka nak duduk rehat dalamnya? Tidak. Sejuk pun. Asap itu yang hitam, panas. Juga tidak yang menenangkan. Pandangannya pun tidak cantik. Sebab naungan itu faedahnya menghilangkan rasa panas dan pandangannya yang cantik. Selalu naungan itu pandangannya cantik. Tapi yang di api neraka itu tidak. Naungannya hitam, panas dan pandangannya sangat buruk, tidak menenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Kemudian Allah SWT menceritakan amalan mereka yang menyebabkan mereka masuk di dalam api neraka, dalam azab itu. Ayat 45, sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Inilah dosa mereka. Di dunia hidup dengan cara mewah-mewah sahaja. Bukan maknanya mewah-mewah tu duit banyak, perniagaan atau kaya. Tidak. Maksudnya bermewah-mewah yakni tidak peduli dengan agama. Tidak peduli dengan melanggarkan agama. Jadi mereka nak hidup mewah sahaja, nak hidup tenang, tak nak solat sebab tak nak letih, tak nak penat. Tak nak zakat sebab risau duit dia kurang. Tak nak puasa sebab dia tak nak lapar. Tak nak pergi haji sebab dia sibuk, banyak kerja. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Mereka di dunia ni nak hidup mewah-mewah saja. Yakni mereka tak nak ikut agama. Mereka tak nak susahkan diri sikit. Tak nak penat sikit untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mereka sahaja untuk dunia. Inilah yang menyebabkan orang masuk di dalam api neraka. Kemudian Allah jelaskan apa maksud mereka bermewah-mewah itu. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim 46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Sebab apa mereka meneruskan dosa yang besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka langgar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beriktikad ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tidak mahu rendahkan diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak hidup mewah-mewah sahaja. Jadi itu sebabkan mereka masuk di dalam api neraka. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ayat 47. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Mereka yakni kata, yaqulun, mereka, kalau kita mati, kita dah jadi tulang, kita dah jadi tanah, yakni kita hancur di dalam kubur, adakah kita akan bangkit balik? Yakni mereka menyebutkan ayat itu sebagai inkar dan mereka tidak percaya. Mereka kata perkara itu mustahil, tak boleh jadi. Itu maksud mereka sebut begitu. Mereka sebut begitu sebab mereka rasa itu mustahil. Mereka berli Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Awa aba'unal awwalun 48. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan juga? Mereka juga yakni pastikan, yakni mereka kata kalau kita ini yang hidup sekarang mati, kita tak boleh dibangkitkan. Apalagi nenek moyang kita yang lagi lama dah hancur di bawah kubur, mustahil mereka akan dibangkitkan balik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala terus menjawab kepada mereka di dalam ayat yang ke-49, katakanlah, yakni wahai Muhammad, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, al-awwalun, qul innal awwalina wal akhirin.
Katalah wahai Muhammad, orang yang dahulu dan orang yang kemudian. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ayat 50. Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu. Pada hari yang sudah maklum. Iaitu hari kiamat. Yani Allah kata kepada mereka, benar apa yang kamu tanya dan rasa belik tintania, perkara itu betul. Yani Allah akan kumpulkan dan bangkitkan balik seluruh manusia. Yang dahulu juga yang kemudian. Hatta yang belum lagi lahir dan akan lahir dan mati, dia Allah akan bangkitkan balik. Bilakah itu? Allah SWT kata di hari yang tertentu. Tidak memberitahu bilakah terjadinya. Iaitu di hari kiamat. Summa innakum ayyuhal dhallunal mukadzibun. Ayat 51. Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Ayat 52. Pasti akan memakan buah pokok zaqqum. Buah pokok zaqqum itu jenis pokok yang di neraka. Jika orang makannya, dia akan cekik. Tidak boleh tilan makanannya sebab penuh dengan duri dan kering buah itu. Buah itu daripada pokok yang namanya zaqqum. Yani Allah SWT suruh Rasulullah, cakaplah dengan orang Makkah, orang kafir, wahai orang Makkah yang kafir, yang sesat, yang tidak percaya tentang hari kebangkitan di hari kiamat, maka ketahuilah, kalau kamu mati di dalam keadaan begitu, balasan Allah kepada kamu, kamu akan makan daripada pokok zaqqum. Abu Jahal ketika mendengar ayat ini, dia beli Rasulullah SAW. Dia kata kepada orang Quraisy, Muhammad mengaku kita akan makan daripada pokok zaqqum. Dan aku pernah dengar pokok zaqqum ini ada di negara sini. Buahnya sedap je. Bestnya kita makan dari pokok zaqqum. Yang dia beli Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan apakah sifat az-zaqqum itu. Dalam firman Allah yang lain dia kata tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah-buahnya, pokok itu seperti kepala syaitan dan penuh dengan duri. Jika orang makan, maka dia akan tercekik, tak boleh tilannya. La ilaha illallah. Famali'una minhal butun. Maka kamu akan makan. Famali'una minhal butun ayat 53. Maka akan penuh akan penuh perutmu dengannya. Yakni akan makan sehingga kenyang, penuh perut daripada pokok itu. Tapi bilik, kenapa mereka akan makan hal-hal itu duri, sakit, kering? Allah Subhanahu Wa Taala akan membuatkan orang ahli api neraka rasa lapar sangat. Sehingga dari kelaparan mereka itu, mereka tak kisah akan makan hatta arang, hatta api, hatta apa-apa. Dan di dalam api neraka ada pokok tu je, satu pokok sahaja. Namanya zaqqum. Jadi mereka pergi makan je walaupun itu membakarkan urat dan kulit dan perut mereka. Atau mereka makan terkeluar daripada perut mereka sebab terlalu panas buah itu. Semua itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan, Allah ciptakan kelaparan di dalam diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasharibuna 'alaihi minal hamim." Ayat 54.
Selepas itu kamu akan minum air yang sangat panas. Ayat 55, maka kamu minum seperti unta kehausan minum. Lepas makan daripada pokok zakum itu, ahli api neraka, Allah SWT ciptakan di dalam diri mereka rasa dahaga juga. Rasa haus. Sehingga mereka tak kisah nak minum apa-apa saja sebab mereka cekik dengan pokok itu. Dan tidak ada di depan mata mereka kecuali air yang namanya air hamim. Wasuqu alaihi fasharibuna alaihi min al-hamim, daripada hamim. Hamim itu air yang sangat panas. Fasharibuna syurbal him, maka kerana kehausan mereka tu, mereka akan minum seperti unta yang ada penyakit haus. Seperti unta yang kehausan, unta kehausan. Sebab ulama kata unta ini dia kadang-kadang dia dapat satu penyakit. Penyakit tu bahaya. Apa penyakitnya tu? Penyakitnya dia kehausan saja. Itu penyakit. Sehingga unta itu minum je. Minum je. Tak habis. Tak hilang hausnya. Itu satu penyakit khas yang ada di dalam diri unta. Dan kalau dia minum, dia memang minum betul-betul banyak dan dengan bersungguh-sungguh. Jadi begitulah ahli api neraka. Rasa dahaga dan mereka minum saja daripada air yang sangat panas yang keluar asap. Lepas minum pun buat apa? Qatta'a am'ahum, semua urut urut itu yang dalam perut dengan semua perkara-perkara yang dalam perut mereka hancur dan terkoyak-koyak semuanya, terbakar kerana kepanasan air hamim itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin. 56, ayat 56, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Allah SWT sebutkannya hidangan. Macam orang tetamu kalau bagi hidangan kepada tetamunya, tapi Allah SWT dikata, hidangan untuk kamu bukan kemuliaan, bahkan kehinaan. Bukan kasih makan kinian, bagi makan yang sakitkan. Bukan kasih air yang hilangkan haus, bahkan air yang mengkoyakkan dan membakarkan badan dan perut kamu. Itu adalah hidangan Allah SWT untuk ahli api neraka. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sekarang dia menegur kepada orang kafir dan menunjukkan sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala siksakan mereka begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terus menerangkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah adalah Tuhan yang sebenar. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ayat 57. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Ini Allah yang ciptakan kamu, jadi kenapa tidak percaya hari kebangkitan? Afara'aitum ma tumnun. Sekarang Allah mula menyebutkan bukti-bukti hari kiamat. Afara'aitum ma tumnun, ayat 58. Maka apakah kamu perhatikan tintan penih manusia yang kamu pancurkan? Ayat yang setelahnya 59. Kamukah yang menciptakannya atau apakah kami menciptanya? Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sumber penciptaan manusia. Afara'aitum ma tumnun, yani berikanlah khabar kepada saya tentang benih itu. 58. Tentang benih manusia itu, siapa yang ciptakannya, yang keluarkannya daripada lelaki kepada perempuan itu? Kamu yang menciptakannya, wahai manusia, atau kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini adalah hujjah dan bukti kepada
kaum musyrikin dan kepada orang kafir yang tidak percaya hari kebangkitan. Sebenarnya kita pun hakikat kita apa? Air. Kita manusia ni air sahaja. Bagaimana air itu pindah jadi manusia? Siapa yang membuatkan air itu jadi manusia? Allah. Jadi yang mampu menjadikan benih manusia itu jadi manusia. Lepas keluar dari lelaki kepada perempuan, dia tidak mampu bangkitkan manusia ini. Lepas hancur badannya, Allah boleh keluarkan kita daripada tidak ada langsung. Tidak ada permulaan, tidak ada apa-apa. Kita tidak apa-apa. Allah boleh keluarkan kita. Ciptakan kita. Bagaimana Allah tak mampu bangkitkan kita balik. Jadi ini sebagai satu hujah atas orang kafir agar mereka sentiasa mengingatkan perkara ini. Ayat 60, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing daripada kamu dan kami tidak lemah. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Yani kita sudah takdirkan bahawasanya kamu semua wahai manusia akan mati satu hari. Dan setiap satu zaman manusia semua yang ada atas muka bumi ini pindah bawah bumi. Ada manusia lain macam sebelum 100 tahun atau 200 tahun. Tidak ada siapa-siapa manusia yang sebelum 200 tahun masih hidup atas muka bumi ini. Allah dah pindahkan mereka kepada manusia yang lain, iaitu kita yang sekarang. Selepas 100 tahun, mungkin kita semua yang ada atas muka bumi semua ni. Semua yang ada di semua negara-negara ini semua selepas 100 tahun ada manusia lain, bukan kita. Kita sudah menjadi cerita. Kita semua akan mati. Jadi itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama. Semua yang besar, yang kecil, pemimpin, yang di rakyat, lelaki, perempuan, budak, besar, semua manusia, kaya, miskin, semua sama di dalam takdir itu. Mereka akan meninggal di satu hari. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami tidak lemah dan tidak ada siapa-siapa yang boleh lepas daripada takdir itu. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Ayat 61. Kita, yakni Allah SWT ayat yang sebelumnya, dan kami tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Yani Allah Subhanahu Wa Taala mampu, tidak lemah untuk menggantikan kita. Tak perlu pun kita sampai tua baru tukar nanti. Hatta di saat ini, di malam ini, sekarang Allah boleh hancurkan satu manusia, semua yang ada atas muka bumi ini, dan ciptakan manusia baru di malam ini juga. Di seluruh dunia. Menggantikan kita. Mampu. Allah SWT tidak lemah untuk membuatkan perkara itu. Dan Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat. Dan Allah tegur perkara ini kepada orang yang kafir. Allah akan bangkitkan kamu, wahai orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, dengan cara yang kamu tidak mengetahui pun. Hatta akal kamu pun, otak kamu tidak boleh berfikir bagaimana Allah akan kembalikan kita. Tetapi itu adalah perbuatan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimtumun nasy'atal ula, ayat 62, dan sesungguhnya kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil beringatan? yakni kamu semua wahai manusia percaya yang Allah SWT yang ciptakan kamu daripada air mani. Jadi kenapa tidak percaya yang Allah boleh bangkitkan kamu balik? Apa yang susah pun? Tak susah pun. Senang je kalau Allah boleh ciptakan daripada tidak ada apa-apa. Lagi senang untuk kembali je. Hari kebangkitan itu Allah hanya kembalikan, bukan ciptakan sebenarnya. Itu kembalikan. Jadi yang kembalikan itu lagi senang daripada menciptakan. Tetapi dua-dua di sisi Allah tidak ada yang lagi senang atau senang, susah atau lagi susah. Tidak. Semuanya di sisi Allah sama. Bangkitkan atau ciptakan. Dua-duanya di sisi Allah sama kerana Allah Tuhan segala-galanya dan yang maha mampu. Afara'aitum ma tahruthun. Ini bukti yang kedua.
atas orang kafir yang tidak percaya hari kebangkitan. Allah SWT berfirman dalam ayat 63, "Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?" Ini kita yang orang di kampung ya, yang tanam itu, orang masukkan biji itu, benih di dalam tanah. Adakah dia orang yang jaga itu? Dia yang keluarkan pokok itu atau dia hanya letak tanam benih itu? Manusia hanya menanam je. Siapa yang besarkan benih itu di dalam tanah, yang bukakan dia keluar dari dalamnya pokok, lepas tu besar sikit dia lumpur, lepas tu dia kerah. Siapa yang buat kerja tu semua? Kita manusia langsung tidak ada masuk campur apa-apa tentang kerja itu. Itu semua kerja Tuhan. Jadi itu sebagai satu bukti yang depan mata kita, yang ada satu kekuatan yang tidak dari kita yang menguruskan sesuatu perkara ni yang hebat, iaitu kekuatan Allah SWT. Tetapi orang kafir buat tak nampak. Mereka tidak perhatikan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ayat 64. Kamukah yang menumpuhkannya atau apakah kami yang menumpuhkan? Ulama kata kalau kita baca suratul Waqiah, kalau baca soalan ini, kamukah, kita kena jawab Allah, Allah, yani bal Allah, bahkan Allah, bahkan Allah. Kita mengaku yang buat itu semua, yang keluarkan benih itu, yang menumpuhkannya itu Allah SWT. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ayat 65. Sekiranya kami kehendaki, nescaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan tercenggan keheranan. Yani wahai orang yang kafir. Kalau kami, yani Allah SWT kata, sekiranya kalau kami ingin menghancurkan biji itu di dalam tanah, sehingga tidak biji atau benih itu jadi tidak sesuai untuk keluar pokok darinya, kita mampu. Dan kalau kita buat itu, kamu semua akan rasa kerugian besar dan keheranan. Bagaimana nak makan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang kepada hamba-Nya. Masih sayang kepada manusia. Mereka letak benih itu, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan banyak pokok dan buah untuk mereka. Tapi kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mahu susahkan orang kafir itu, Allah akan setiap kali dia masuk benih itu di dalam tanah, Allah akan hancurkan benih itu. Tidak akan keluarkan apa-apa hasil. Tidak ada apa-apa kehasilan daripada benih itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang, dan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi nikmat kepada hamba-Nya. Inna lamughramun, ayat 66. Sambil berkata, kamu semua hairan, sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Sebab apa? Mereka akan rasa rugi sebab mereka dah letak benih-benih semua, biji-biji semua di dalam, tanamkan tetapi tak ada hasil. Jadi mereka rugi. Benih mereka tu yang mungkin mereka kadang-kadang beli, ada bagian orang beli benih itu, biji itu untuk tanamkan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita diharamkan dari rezeki. Jadi kita dapatkan dua kerugian. Rugi yang pertama, benih kita tu dah sia-sia. Kita letak di tanah tapi tak keluar. Rugian yang kedua, tak tumbuh. Pokok itu tak tumbuh, jadi kita tak dapat rezeki. La ilaha illallah. Lau nasha'u. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang satu bukti lagi. Tentang hari kebangkitan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? 68. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? 69. Kamukah yang menurunkannya daripada awan, atau apakah kami yang menurunkan? Kamu ya Allah yang menurunkan. Ini jawaban. Ayat 70. Sekiranya kami menghendaki, nescaya kami menjadikannya masin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Allah, ada air yang kita minum setiap hari itu, yang turun daripada hujan juga, semuanya air yang sedap. Dan yang sepatutnya air itu tidak sedap.
untuk diminum. Air itu yang sebenarnya semuanya hasil daripada air laut. Tapi asap yang keluar daripada laut, kemudian pergi kepada langit, Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan sidap itu, rasa sidap itu di dalam air, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkannya daripada langit. Kalau manusia di dunia sekarang, mereka suka mereka ada banyak alat yang tukar air laut itu jadi sedap untuk minum. Di zaman sekarang ada, di zaman teknologi. Tapi subhanallah, air hujan dibuat oleh Allah, tidak perlu alat, tidak ada apa-apa alat. Air hujan jadi sedap terus. Walhal dia hasil daripada asap yang masin daripada laut. Sebab itu Nabi SAW selalu baca doa kalau minum air kosong. Alhamdulillahilladzi saqana. Alhamdulillah yang telah memberikan minum kepada kita. Azban furata. Yang sedap. Birahmati. Yang sedap dengan rahmatnya. Yani air itu jadi sedap yang kita minum oleh rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, semua air yang ada di dunia yang turun hatta dari langit, semuanya masin sebenarnya. Tetapi daripada rahmat Allah SWT, Allah memberi kepada kita air yang kita boleh minum. Ayat 71. Maka pernahkah kamu memperhatikan tintan api yang kamu nyalakan dengan kayu? Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? 72. Kamukah yang menumpuhkan kayu itu atau apakah kami yang menumpuhkan? Kamu yang menumpuhkan, ya Allah. 73. Kami menjadikannya api itu untuk beringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Ini beringatan Allah SWT tentang api. Allah tanya manusia. Yani, api itu tak perhatikan yang kamu nyalakan daripada pokok. Ada jenis pokok yang senang keluar api daripadanya. Siapa yang ciptakan pokok itu dan ciptakan api itu? Kamu atau kami? Yani Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala lepas mengingatkan api ini semua juga daripada Allah, Allah menceritakan apakah hikmah Allah ciptakan api di dunia ini. Hikmahnya untuk memberi beringatan. Untuk memberi beringatan supaya manusia di dunia ini kalau sentuh api, rasa api di dunia ini, nampak api di dunia ini, dia teringat kepada api akhirat. Nabi SAW bersabda, api kamu, yakni di dunia ini, api kamu wahai manusia di dunia ini, satu bahagian daripada 70 bahagian daripada api neraka. Yakni api ini sebenarnya berbanding dengan api neraka tidak panas. Yakni biasa. Api neraka lagi panas dengan 70 kali ganda daripada api dunia ini. Fasabbih bismi rabbikal azim. 74. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbihlah kepada Allah, yakni ucaplah Allah yang Maha Suci daripada apa? Allah Maha Suci daripada apa yang dinisbahkan oleh orang kafir kepadanya. Apa yang orang kafir nisbah kepada Allah, kita ucap Allah Maha Suci. Yani Allah Maha Suci, tidak lemah, tidak kurang, tidak lemah untuk membangkitkan manusia, tidak kurang untuk mengazabkan manusia atau memberi nikmat kepada manusia. Jadi Allah yang Maha Suci. Kita selalu kalau ada orang hina Allah atau hina Nabi atau hina Islam atau
hina perkara-perkara yang baik, kita kata subhanallah. Allah Maha Suci. Tidak sesuai kita hinakan Allah, tidak boleh hinakan Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sumpah tentang kemuliaan Al-Quran. Ayat 75. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintan-bintan. Allah sumpah dengan tempat beredarnya bintan-bintan, bahawasanya dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar sekiranya kamu mengetahui. Ayat yang 76 ini. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan sumpah yang sangat agung ini, yaitu tempat edarannya bintang-bintang. Ini hasil sumpah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 77, dan sesungguhnya ia Al-Quran yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan bintang-bintang untuk memberitahu bahawasanya Al-Quran ini adalah mulia. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat edarannya bintang-bintang? Untuk memastikan Al-Quran ini adalah mulia dan memberi petunjuk kepada manusia. Sebab ulama kata sesuainya Allah sumpah dengan tempat edarnya bintang-bintang. Sebab apa? Sebab ulama kata tempat beredarnya bintang-bintang menunjukkan manusia jalan. Mana jalan ke sana ke sini. Zaman dahulu, zaman yang tak ada macam sekarang. Tunjuk jalan, ada tulis jalan itu, jalan ini, negara ini, negara ini, tak ada kapal terbang. Jadi orang kalau nak musafir dari negara tu kepada negara ni, atau ikut laut atau ikut jalan kaki sebagainya, mereka tengok bintang. Jadi mereka tahu ke sana ini negara India, ke sana negara Asia, ini negara Arab, itu negara, daripada bintang. Jadi bintang itu menunjukkan orang jalan yang hissi, yang zahir. Dan Al-Quran menunjukkan manusia jalan yang kepada akhirat, jalan yang ma'nawi. Seperti mana bintang-bintang itu menghilangkan kegelapan atau kesesatan yang zahir, Al-Quran menghilangkan kesesatan yang batin. Fi kitabin maknun. 78. Dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Yani Al-Quran ketika kali pertama turun, dia turun kepada Lauhul Mahfuz. Juga Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauh Al-Mahfuz. Tidak ada siapa-siapa yang boleh tukar atau mengupahkan Al-Quran. Walaupun ada orang cuba upahkan Al-Quran, Al-Quran dijaga dekat Al-Lauh Al-Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ayat 79, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang suci. Yani ulama kata tidak boleh menyentuh al-mushaf jika kita tak berwudu. Sebab itu Nabi SAW ketika menulis mesej kepada sahabat Nabi yang namanya Amr bin Hazm, dia ajar dia bagaimana ajar manusia yang di kampung dia. Dia kata kepada dia, ajarlah orang Islam di sana, alla yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang ada wudu. Jadi seluruh ulama atau fuqaha Islam mereka kata haram menyentuh Al-Quran atau pegang Al-Quran jika kita tak ada wudu. Tanzilun min Rabbil Alamin, ayat 80. Diturunkan daripada Tuhan, dari Tuhan seluruh alam. Tanzil min Rabbil Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mula menegur balik kepada orang kafir di dalam ayat yang ke-81. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah kamu
mengapa remeh berita ini Al-Quran, yakni Al-Quran, yakni kalau kamu dah tahu Al-Quran ini hebat, dijaga oleh Allah, dan Allah syapar kamu bawa satu ayat pun sepertinya, dan kitab ini sangat suci sehingga yang tak wuduk tak boleh sentuhnya. Adakah kamu ni, yakni pandang remeh atau pandang rendah kepada Al-Quran ini, dan kamu mendustakan Al-Quran, kamu kafir dengan Al-Quran, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya, yakni yang sepatutnya kamu menggunakan nikmat Allah untuk syukur kepada Allah, tapi kamu menjadikan syukur kamu kepada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mendustakan Quran, kalam Allah. Yakni balasan yang langsung tidak sesuai. Sepatutnya Allah ini yang banyak memberi nikmat kepada kamu, ciptakan kamu, memberi tanaman, tumbuhkan tanaman kamu, keluarkan air kamu, ciptakan manusia, memberi kepada kamu nikmat api, boleh bakar, boleh masak, macam-macam nikmat yang Allah beri kepada kamu. Sepatutnya sebagai syukur kepada nikmat itu kamu beriman, percaya Al-Quran, bukan kafir dengan Al-Quran. Falaula idza balagatil hulqum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula idza balagatil hulqum 83. Maka kalau begitu, yakni kalau begitu kamu beriman dengan hari kebangkitan, dengan Al-Quran, tak percaya firman Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kurungkung, yakni di kurungkung saudara kamu atau ibu bapa kamu atau orang yang kamu cintai. Kalau kamu tidak percaya ada hari kebangkitan, kalau kamu percaya yang tak percaya, yakni kita akan muhasabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu rasa begitu, jadi kamu cegahlah orang nyawa itu tak keluar, tak payah mati, sebab kamu dah tahu kalau orang mati jadi habislah. Jadi kalau kamu tak nak saudara kamu atau orang yang kamu suka tu hancur habis, cuba cegahkan nyawanya tak keluar. Tetapi itu syabaran daripada Allah, tapi mereka takkan dapat yakni buat itu. Wa antum hina idzin tanzurun, yakni dan kamu ketika itu melihat, yakni kamu tengok kawan kamu, anak kamu, ayah kamu, ibu kamu sini depan mata kamu, dia dicabut nyawanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala cakap kepada mereka, kalau kamu tak beriman kepada Allah, cuba berhenti nyawanya, supaya apa? Kamu tak terbesar dengan dia. Sebab kalau terbesar nanti tak ada bangkitan lagi. Tetapi mereka tidak akan mampu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun 85. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ulama kata maksud di sini kami lebih dekat, yakni malaikat kita, iaitu malakul maut. Malakul maut lebih dekat daripada orang yang sedang nazak, yang sedang meninggal, lebih dekat daripada yang duduk depan dia. Yakni mereka takkan dapat mencegahkan nyawa orang yang meninggal itu tak keluar. Takkan dapat itu. Falaula in kuntum ghaira madini 86, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu yakni tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mampu untuk apa? Tarji'unaha in kuntum sadiqin 87. Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu orang yang benar,
tak percaya hari kebangkitan, mestilah kamu akan usaha untuk buat orang tak mati. Sebab kalau mati akan malah selama-lamanya habis hidup. Jadi usahalah untuk buat orang tak mati. Cegahkan nyawa tu, ruh tu tak keluar. Tapi mereka memang lemah dan takkan dapat buat perkara itu. Takkan mencegahkan nyawa tidak keluar. Yang ni kalau kamu kata tak ada bangkitan, tak ada hisab, tidak ada Tuhan yang membalas kepada kita, maka silakanlah mencegahkan nyawa orang yang kamu cinta itu. Jika dia dah sampai kepada kurung itu tidak keluar. Tetapi mereka tidak mampu membuatkan itu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan ahli syurga di dalam syurga. Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin, ayat 88, jika dia, yakni orang itu yang akan meninggal, yang sudah mahu meninggal, jika dia orang-orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, 89, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh kenikmatan. Ini balasan kepada al-muqarrabin. Al-muqarrabin iaitu golongan yang terdahulu, yang dahulu beriman. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencerita tentang mereka di awal suratul Waqiah. Awal suratul Waqiah, dalam ayat-ayat yang pertama dalam surah Al-Waqiah, wa kuntum azwajan thalathah. Kamu semua dah menjadi bahagia tiga jenis atau tiga bahagian. Al-muqarrabin di sini maksud mereka orang yang dahulu beriman. Mereka akan istirahat, rezeki yang baik, nikmat dan syurga yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana min ashabil yamin, ayat 90, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, iaitu yang mendapat pegang kitab dengan tangan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, 91, maka salam bagimu wahai orang daripada golongan kanan, sambut malaikat. Ada tafsir ini ada dua. Fasalamun laka, yakni salam orang kanan ini di syurga, malaikat mengucap salam kepada mereka. Yang sebagai sambutan malaikat kepada orang kanan. Ada di dalam tafsir yang lain dia kata fasalamul laka, yakni mereka ni orang kanan mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamul laka ya Muhammad minhum. Salam kepada kamu wahai Muhammad daripada mereka, yakni orang kanan. Kerana semua orang rasa hutang budi kepada Rasulullah. Orang syurga semua cakap yakni syukran dan terima kasih dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab besar mereka masuk syurga. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Sekarang golongan yang celaka, yang binasa, yang ketiga ni, iaitu ayat 92. Dan adapun jika dia termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan dan sesat, ini siapa? Ini ashabus shimal, orang golongan kiri yang memegang kitab mereka dengan tangan kiri. Fanuzulun min hamim. Fanuzulun min hamim. yakni orang yang mahu meninggal ini, jika dia daripada golongan ahli kanan, orang yang sesat, orang yang mendustakan, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Itu hidangan atau sambutan dia. Sambutan dia lepas nyawanya dicabut, lepas dia meninggal terus, sambutan Allah untuk dia dari mula di kubur dan di akhirat, dia akan disambut dengan air yang sangat panas. Jika dia minum,
maka hancur dan cair, terbakar perutnya dan badannya semua daripada panas air itu. Bukan itu sahaja, air panas, ada lagi balasan ke badannya, iaitu ayat yang ke 94. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar dalam neraka. Minum air panas tu pun tak cukup. Dia juga dibakar di dalam api neraka. Dia akan rasa juga panasnya dan akan terbakar di dalam api neraka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab api neraka. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Ayat 95, sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Inilah, yakni ini yang kita semua dah cerita, ini yang dah cerita semua kepadamu wahai Muhammad, iaitu tentang manusia ini 3 bahagian, tentang bidadari syurga, tentang manusia, tentang akibat, tentang hari kiamat, tentang azab, tentang nikmat. Semua yang kita sudah cerita di dalam surah Al-Waqi'ah ini, wahai Muhammad, ini adalah keyakinan yang besar. Keyakinan yang paling besar di dunia ini adalah keyakinan Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu manusia di dunia ini mereka kata khabar yakin. Ini yakin, ini yakin. Keyakinan yang benar apa? Keyakinan yang besar apa? Keyakinan yang besar iaitu Al-Quran. Apa yang dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah keyakinan yang besar. Ayat yang terakhir di dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbih dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Jadi 2 kali Allah Subhanahu Wa Taala ulangkan fasabbih bismi rabbikal azim di dalam surah Al-Waqi'ah. Kali yang pertama ayat yang ke-76. Ayat yang ke-74. 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat 96 juga, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu mengajarkan kita agar kita sentiasa mengucap subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kalimatan khafifatan على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 2 perkataan yang ringan dekat lidah, dalam lidah, dan berat dekat mizan, timbangan mizan, iaitu subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ini di dalam surah Al-Waqi'ah, subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim, Nabi SAW suruh umat Islam letakkanlah tasbih ini di dalam rukuk kamu. Sebab itu kalau kita solat dan kita rukuk, kita baca apa? Kita baca subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal azim bihamdih, subhana rabbiyal azim bihamdih. Subhana rabbiyal azim bihamdih itu sebab iaitu ayat yang terakhir di dalam surah Al-Waqi'ah. Dan kita bacanya sebab Rasulullah yang suruh. Rasulullah suruh kita kalau rukuk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan lepas turunnya surah sabbih isma rabbikal a'la, Nabi SAW suruh kita orang Islam semua kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi subhana rabbiyal azim bihamdih waktu rukuk dari suratul Waqi'ah, dan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud daripada surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum Syekh Mahmud, jazakumullah anna kulla khair. Allah yasallimkum. Alhamdulillah. Okey, kita buka sekarang untuk soal jawab. Jika ada soalan, ada apa-apa nak tanya, insya-Allah boleh tanya pada Syekh Mahmud terus insya-Allah. Barakallahu fikum. Siapa ada soalan, silakan. Maksud saya ada soalan.
Maksud daripada kita kena bersihkan diri kita dulu sebelum pegang Quran. Habis macam mana kita nak dakwah pada orang yang bukan Islam? Nak bagi dia Al-Quran untuk dibaca. Yang Al-Quran yang ada terjemahan kan nak bagi dia baca. Supaya dia masuk Islam. Kita tak boleh bagi orang kafir Al-Quran walaupun untuk Islam. Kita baca kepada dia, kita cerita kepada dia, itu pun dah cukup. Tapi untuk bagi kepadanya Al-Quran itu tidak boleh sebab kita lagi-lagi kalau kita tak yakin kita tak yakin dia akan masuk Islam. Sebab orang Islam sendiri kalau tak wudu tak boleh sentuh Al-Quran. Bagaimana kalau itu kafir? Yang mana orang kafir tidak mandi janabah. Bukan makna mandi janabah itu dia tak mandi langsung. Tak, kadang-kadang orang kafir mandi tapi tak baca niat mandi janabah. Jadi sebab itu orang kafir kalau masuk Islam, sunnah dia mandi. Sebab mandinya pun tidak dikira janabah dia diangkat. Jadi sentiasa orang kafir dikira dia tak mandi janabah. Jadi dia innamal musyrikuna najis. Allah SWT kata orang musyrik, orang yang syirik ini macam najis. Jadi sebab itu mereka tak boleh pegang Al-Quran. Kita boleh cerita sahaja tapi tak boleh bagi Quran dia pegang. Alhamdulillah. Siapa ada soalan lagi? Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Ada perbezaan dari segi makna ke bila dalam surah Al-Waqi'ah ni digunakan Ashabul Yamin dengan Ashabul Maimanah? Apa tu? Mana? Di awal surah Al-Waqi'ah, dengan kanan dipanggil Ashabul Maimanah. Di belakang disebut Ashabul Yamin. Dari segi makna sama atau berbeza? Dan sama. Sebutan dia berbeza. Sebutan dia berbeza tetapi maknanya sama. Jadi Al-Maimanah itu maksudnya yamin. Al-Mash'amah itu maksudnya shimal. Sama, maksudnya sama, tidak ada beza. Cuma perkataan bahasa Arab ni dia banyak ada perkataan yang berbeza tetapi yang maknanya sama. Antaranya ini, Al-Maimanah, Al-Yamin sama. Al-Mash'amah, Al-Shimal sama juga maksudnya. Lepas tu Syekh, boleh ke kita kata yang Al-Waqi'ah tu adalah salah satu nama hari kiamat? Betul. Antara nama-nama Yaumul Qiyamah adalah Al-Waqi'ah. Hari kiamat dia ada banyak nama. Antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumul Jam', Yaumul Ba'ts, Yaumul Nusyur, Yaumul Hisab. Juga antara nama-nama hari kiamat iaitu Yaumul Haqqah, Yaumul Qari'ah, Yaumul Waqi'ah. Jadi Al-Waqi'ah itu salah satu nama daripada nama hari kiamat. الحمد لله بارك الله فيكم. سؤال شيخ محمود ورد إلينا كمان بالنسبة لحمل المصحف الذي فيه تفسير أو الذي فيه ترجمة للغة الماليزية أو غير ذلك، يعني ممكن بشكل مختصر حكم حمل المصحف بالنسبة لفاقد الوضوء. طيب. Mengangkat mushaf atau sentuh al-mushaf yang ada terjemah atau yang ada tafsir. Ulama kata kita tengok, kirakan. Kalau tafsir itu lebih banyak daripada huruf Al-Quran, yakni macam contohnya huruf at-tafsir itu, tulisan tafsir atau translate itu, terjemah, lagi banyak daripada Quran, maka boleh angkat walaupun tak ada wuduk. Boleh angkat tak ada wuduk, tetapi
lebih baik ambil wudu. Yani bukan haram tapi sunnah kita ambil wudu. Tapi boleh angkat, boleh suntuh. Sebab apa boleh suntuh? Sebab tafsir itu atau terjemahan itu lebih banyak daripada Al-Quran. Tetapi jika tafsir itu sangat ringkas dan tafsir itu lagi sikit daripada Al-Quran, maka kitab itu tak boleh sentuh, tak boleh angkat. Sebab kitab itu dah dikira Quran dan tulisan itu tidak lebih banyak daripada Al-Quran. Assalamualaikum Syekh, soalan saya. Okey, kalau sekiranya ada macam saya ada masalah angin, saya tengah membaca Al-Quran, dan bagaimana sekiranya kalau saya contohnya saya terkejut, saya tengah baca Quran dan selepas tu saya ambil wuduk dan ambil lagi dan baca Quran lagi. Bagaimana dengan saya ni Syekh? Itu saja soalan saya. Ulama berkata yang tak boleh sentuh, yang tak boleh iaitu sentuh dan angkat. Itu yang tak boleh. Angkat Quran atau sentuh dia itu yang tak boleh kalau tak ada wuduk. Tapi kalau hanya membaca Al-Quran, tambah sentuh Al-Quran, tambah mengangkat Al-Quran, maka itu boleh. Tapi kalau nak sentuh, wajib ambil wuduk. Jadi kalau selalu wuduk batal, kita kena ambil wuduk lagi. Kita kena ambil wuduk. Tak boleh, sebab semua ulama, 4 mazhab mereka kata tak boleh sentuh Al-Quran kalau tak ada wuduk. Jadi ini antara hukum yang seluruh fuqaha bersama sama pendapat mereka. Nak tanya, kalau kata tadi baca boleh, kalau kita ambil kain lapik, buka, baca, lepas tu tutup, boleh ke macam tu? Tak boleh. Sebab sama itu namanya macam suntuh juga. Itu suntuh juga yang macam meletak macam tu. Itu suntuh al-mushaf. Lagi-lagi kalau niat kita memang al-mushaf, bukan niat kita kain itu. Sebab itu ulama kata tintan kalau angkat, kalau macam dalam beg. Kita dalam beg ada Quran. Tapi dalam beg pun ada pen atau ada handphone, ada barang lain. Jadi kita tengok, kalau niat kita, ini terpulang kepada niat. Kalau niat kita waktu angkat, sebenarnya nak angkat Quran sahaja, yang barang yang lain kita langsung tak ada niat, maka itu tak boleh. Tapi kalau niat kita memang nak bawa beg semua, barang yang lain pun kita nak juga. Jadi itu boleh walaupun tak ada wuduk. Sebab Al-Quran diangkat sekali dengan barang yang lain. Tapi kalau setakat suntuh, itu tak boleh. Sebab itu ulama kata hatta kursi yang khas Quran bunyatu, kalau Quran ada atas dia, kursi pun tak boleh sentuh. Kursi tu yang rihal tu yang untuk Quran, kalau Quran ada atasnya, itu rihal pun tak boleh sentuh. Juga kain atau beg yang khas untuk Quran, bukan beg yang khas untuk Quran. Kalau Quran ada dalamnya, tak boleh sentuh dia. Hatta beg juga. Ustaz tadi kata muqarrabun tu orang-orang yang dahulu beriman. Jadi kayaknya kita tak dapatlah jadi orang yang muqarrabinnya. Sebab kita bukan orang yang dahulu beriman. Naam. Al-muqarrabun mereka orang yang dahulu yang masuk Islam atau yang beriman. Tetapi al-muqarrabun juga maksudnya luas, iaitu seperti mana yang sebelum ini kita dah sebut beberapa pendapat tentang apa maksud as-sabiqun, orang yang dahulu, iaitu antara mereka orang yang selalu salat di awal waktu, orang yang selalu melakukan amalan
salih yang terlebih dahulu sebelum siapa-siapa laku. Sesungguhnya ada daripada golongan umatku di akhir zaman juga, mereka juga termasuk daripada golongan al-muqarrabin. Dan Nabi SAW dia kata, saf-saf yang orang daripada zaman saya dan sahabat saya, Nabi SAW kata. Tetapi ada juga daripada orang yang akan datang di akhir zaman, mereka akan masuk juga di saf yang pertama. Yang mana mungkin ada orang sebelum 500 tahun dia takkan masuk saf yang pertama tu. Tapi ada orang datang lepas 500 tahun. Hatta dari zaman sekarang, ada yang akan datang lepas 500 tahun, dia akan masuk saf yang pertama terus lepas Nabi SAW. Jadi di setiap 100 tahun, ada beberapa orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka jadi al-muqarrabin, iaitu para aulia, para salihin, orang yang keyakinan mereka sangat tinggi, istiqamah sangat dan selalu memegang agama dengan teguh. Syekh, bagaimana kita nak dengan kesilapan-kesilapan kita yang lalu berkenaan menjaga Al-Quran dan kehormatan Al-Quran ni, macam mana kita nak bertaubat ya? Taubat meninggalkan Al-Quran dengan kembali kepada Al-Quran. Seperti taubat meninggalkan salat dengan kembali kepada salat. Jadi kalau kita lama dah tinggalkan Al-Quran, tak jaga, tak baca Al-Quran, jadi cara taubat itu dengan kembali kepada Al-Quran. Kita balik buat macam susungkan waktu setiap hari baca hatta satu muka surah pun, alhamdulillah. Baca sikit pun, alhamdulillah. Perkara itu yakni boleh jadi baik dan itu boleh jadi taubat. Sebab taubat meninggalkan Al-Quran bukan dengan menyatakan astaghfirullahal azim atau kata ya Allah taubat. La. Hatta kalau kita cakap ya Allah taubatlah, ya Allah taubatlah, tapi kita tak balik baca Quran, macam itu bukan taubat. Faham? Jadi taubat itu dia sesuai dengan amalan kita tu. Kita buat apa dan kita tak taubat dari dia, kita kena buat lawan. Kalau kita nak tinggalkan dosa amalan buruk iaitu meninggalkan Al-Quran, kafarahnya atau taubat darinya dengan kembali kepada Quran juga. Kena baca Quran. Ada orang tak salat witir, dia nak taubat. Macam mana cara dia? Cara dia salat witir, itu cara dia sahaja. Bukan cara dia dibaca istighfar. Cara dia kena salat witir. Hatta kalau tak baca istighfar, khalas dia dikira dah taubat. Ustaz, perempuan yang di dalam hadas besar, bolehkah dia membaca Quran secara zahir, Ustaz? Ini berbeza pendapat. Ramai ulama kata tak boleh baca kalau dia hadas besar. Kecuali jika al-hafizah, dia orang yang hafal Al-Quran dan dia takut kalau dia tinggalkan bacaan Al-Quran, dia akan lupa Quran. Jadi itu sahaja yang dia boleh. Kalau tidak, dia tidak boleh. Kalau sahaja dia nak baca sebab sekarang sahaja, tiba-tiba dia nak baca Quran, jadi dia tak boleh baca Quran sebab dia dalam janabah, hadas besar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada wuduk pakai handphone, boleh ke baca Quran? Ini berbeza pendapat. Ada ulama kata kalau ada bahagian ulama kata itu dianggap Quran. Jadi tak boleh pegang Al-Quran kalau buka Quran dekat skrin. Kalau buka Quran dekat skrin, mereka ada bahagian, ada satu pendapat yang kata ini tak boleh sebab sekarang handphone ini dah jadi Quran. Macam Quran. Jadi dah tak boleh. Kalau tak ada wuduk tak boleh. Tapi ada bahagian ulama kata sebenarnya skrin sahaja jadi Quran, tetapi handphone ini dia ada banyak aplikasi, banyak program, banyak perkara-perkara yang lain dan digunakan juga. Jadi handphone membaca Al-Quran dari handphone ini dah jadi seperti orang yang angkat beg yang bercampur. Ada Quran, ada barang-barang lain juga. Jadi ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi bagaimana kita buat? Cara kita buat lebih afdal, jangan. Kecuali kalau betul-betul yakni
zarura, yakni rasa sangat nak baca Quran tapi susah nak ambil wuduk waktu tu, ditinggal jalan ke apa tu. Waktu tu tak apalah, boleh. Boleh terima pendapat yang kata boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair Syekh Mahmud. Jazakumullah khairan ala ma qaddamtumuh. Wa nas'al Allah ta'ala an yujazikum khairah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, Barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaAllah di masa yang dekat, insyaAllah kita berterusan biiznillah pada program tafsir dan tadabbur biiznillah dengan surah yang baru. InsyaAllah kita akan iklan di masanya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. InsyaAllah nakhtum insyaAllah عندكم دعاء biiznillah ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma lil khair wa anam alayhi wa sallam lil khair wa anam alayhi Allah. Qulubana wa Amin. qalbana wa aslih dhawahirna wa dhawahirna wa Amin. ya'fu bina ila danina. Amin ya rabbal alamin. في آناء الليل وأطراف النهار Amin. وأجبنا Amin. وخلقنا بأخلاقه Amin. Amin ya rabbal alamin. ونور بأنواره يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد طه الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة والتسليم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا عليم يا قدير يا سميع يا عليم يا عالما بكل حال يا من لا يخفى عليه حالنا يا من إليه مردنا. نسألك يا إلهنا أن تنقلنا من هذا الحال إلى حال يرضيك وترضى به علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح على الشيخ محمود فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم افتح عليه وعلى ذرياته فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانفعنا بما تعلمناه يا رب العالمين. اللهم انفعنا بعلومه وعلوم مشايخه ودارين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صل وسلم وبارك على سيدنا طه الامين سيد الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم انا نسالك ان تتقبل منا هذا عمل خالصا لوجهك الكريم يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم ya Sidi wa jazakumullah ana kulla khair. Dan terima kasih pada semua yang hadir pada kursus kali ini insyaAllah. Dan terima kasih pada semua, ucapkan terima kasih. Dan terima kasih kali ini nampak kursus Masya Allah jalan dengan lancar Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan insyaAllah di masa yang dekat biiznillah kita akan ada program lagi pada tafsir dan tadabbur. Boleh tengok pada grup iklan Baitul Furqan insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Syekh Mahmud. Allah yasallamak. Alhamdulillah. Allah yasallamukum ya Sidi. Fi amanillah. Barakallahu fikum. Allah yasallamak. Alhamdulillah.